أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, menjaga syukur pada Allah SWT. Dengan limpah izinnya, pada hari ini kita bersiaran balik ya, tentang semat solat. Perkara-perkara yang tertinggal dalam sembahyang mengenai sujud sahwi. Berapa jenis perkara yang tertinggal dalam sembahyang? Ada jenis perkara yang tertinggal dalam sembahyang dalam kita melakukan solat. Pertama dinamakan rukun. Yang kedua dinamakan sunat hai'ah. Yang ketiga dinamakan sunat ab'ad. Ya. Perkara-perkara yang kita kena faham. Rukun ada terbagi pada ketiga. Rukun ada terbagi pada tiga. Pertama dinamakan rukun qalbi. Yang kedua dinamakan rukun fi'li, perbuatan. Qalbi, rukun hati. Niat kita. Ya, qalbi itu ada terbagi juga pada tiga. Dalam rukun qalbi itu ada tiga. Pertama dinamakan ya, qasad. Kemudian dinamakan ta'arud. Yang ketiga dinamakan ta'yin, yang kita pelajari yang telah lalu tentang rukun solat. Manakala sunat-sunat hai'ah ini sunat yang dilakukan ketika kita melakukan fi'liyah. Contohnya seperti ketika kita rukuk, kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian i'tidal Rabbana walakal hamd hamdan katsiran mubarakan fi. Kemudian sujud kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk iftiras kita baca Rabbana, ya, kita baca Rabbi fili wali walidain warham kama rabbayani shaghira atau Rabbi fili wali walidain. Ha, minta ampun pada Allah Taala. Kemudian sujud lagi. Itu dinamakan rukun sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni kalau kita baca dapat pahala, tak baca tidaklah menjejaskan sembahyang ibadah solat kita, ya. Jadi ini satu tambahan-tambahan di dalam solat. Yang ketiganya dinamakan rukun sunat ab'ad. Ni sunat ab'ad ni yang dituntut dilakukan, tapi tidak terbatal sembahyang andainya tertinggal. Boleh diganti dengan sujud sahwi. Ni ya, boleh diganti dengan sujud sahwi. Manakala dinamakan rukun tadi, andainya kita rukun sembahyang kita terlupa. Aku ni sembahyang ni sudah 2 rakaat ke 3 rakaat, 2 rakaat ke 3 rakaat. Was-was dalam sembahyang. Maka tidak perlu kita membatalkan solat. Tapi kita kena ambil yang sedikit. Kalau kita was-was dalam rakaat, aku ni 2 ke 3, 2 ke 3, ambil yang 2. Tambah lagi 1 rakaat. Kemudian diikuti dengan sujud sahwi. Ini sunat ab'ad. Dari perbuatan-perbuatan ini akan kita terangkan seterusnya soal jawab dalam ilmu fiqh ini. Apa wajib? Apa yang wajib dibuat jika tertinggal ialah rukun-rukunnya. Rukun ada 3 cara yang wajib dibuat. Ni 3 cara yang ada wajib dibuat. Pertama, jika ia teringat di dalam sembahyang akan rukun yang tertinggal tadi, maka wajib dibuat dengan segera. Kemudian ia meneruskan sembahyangnya. Seperti ketika ia di dalam rukuk misalnya. Di dalam rukuk ia teringat bahawa Fatihah rupa rukun. Rukun apa? Fatihah rukun qauli. Bahawa Fatihah, iaitu Fatihah rukun qauli itu telah tertinggal
maka wajib ia dengan segera bangun, berdiri betul dan membaca Fatihah. Rukun yang tertinggal itu. Betapa pentingnya, jangan kita terus. Kalau kita tengah rukuk, tapi syaratnya satu fi'liyah, satu perbuatan. Sedang kita Fatihah kita lupa, aku ni baca ke tak baca, baca ke tak baca. Maka segera kita bangun. Kalau sembahyang seorang dirilah, segera kita bangun. Kita terus membaca Fatihah sebab dia rukun. Ya. Ini yang dinyatakan soal jawab. Maka segera bangun yang tinggal. Maka wajib ia dengan segera bangun, berdiri betul dan membaca Fatihah. Rukun yang tertinggal tadi kerana ia rukun qauli dalam sembahyang. Ya. Jadi kena faham dah. Kemudian ia meneruskan sembahyangnya dengan membaca surah lain, surah sunat. Kalau kita sembahyang sendirilah, ceritanya sembahyang sendiri. Kalau kita jemaah, kita terasa tinggal, dia tidak, kita bangun baca Fatihah, lepas tu kita terus. Jangan tertinggal sampai 2 fi'liyah. Maknanya imam tengah rukuk, kita bangun segera baca Al-Fatihah, kemudian kita rukuk, imam sujud, tak ada masalah. Jadi 1 fi'liyah, 2 fi'liyah misalnya. Yang tak boleh, imam rukuk, kita masih membaca. Imam sujud, kita masih membaca. Imam duduk iftirah, kita tak lepas lagi. Itu tak boleh. Ya, jangan tertinggal 2 fi'liyah perbuatan imam. Kalau dia 1, masih 1, kita tak apa. Dia masuk 2, dia tak apa. Masuk 3, kita dah tak boleh. Kalau kita segera, kalau dia masuk sujud, kita segera rukuk. Ni. Sempat kalau orang baca cepat lah, ya tak? Yang baca yang lambat. Sebab itulah, kita sebelum kita sembahyang itu, kita kena betul-betul menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala, supaya hati kita tidak digelincirkan oleh pemikiran kita, perasaan kita. Jadi kita lupa. Sedangkan benda tu dah kita baca ataupun tidak, kita tak baca, kita hanya was-was. Kita tak tahu bila was-was tu, dia rasa baca tak baca, baca tak baca, ambil tak baca, turun cepat, bangun cepat. Macam kita was-was. Ya, itu rukun fi'liyah. Kalau rukun apa, qauli, ya, beza. Baik. Dan membaca surah yang lain. Dan misal lain ialah ketika ia di dalam sujud, ia teringat bahawa rukuk telah tertinggal. Dia sujud, dah sujud, rukuk dia tertinggal. Aku rukuk tidak tadi. Maka segeralah, maka wajib ia segera menyegerakan bangun balik ataupun i'tidal. Ya. Baca. Kemudian berdiri betul dulu baru rukuk. Dia tak boleh terus ya. Segera berdiri betul kemudian rukuk. Dia berbeza. Ya, ini di sini menyatakan segera berdiri betul kemudian rukuk. Maknanya kalau dia dengan nak sujud tu segera berdiri. Kalau perbuatan segera berdiri. Kalau dia rukuk. I'tidal, begitu juga i'tidal. Ya, dan sujud, meneruskan sembahyangnya, dan kemudian sunat ia sujud, ya, sahwi sebelum memberi salam. Itu dia. Itu dalam sujud sahwi. Jadi rukun pun kena kita sujud sahwi. Kerana apa tu sujud sahwi? Sujud sahwi itu ialah untuk menampung balik berdasarkan lupa gitu kesilapan kita dalam solat. Yang keduanya, jika ia teringat dalam sembahyang akan rukun yang tertinggal itu ketika ia memperbuat rukun yang sama dalam rakaat yang lain, maka apa yang dibuatnya itu adalah sebagai ganti kepada rukun yang tertinggal tadi. Dan apa-apa yang dibuat di antara rukun yang tertinggal tadi dan gantinya ialah tidak dikira. Kemudian menerus sembahyang.
dia lupa misalnya dia dah masuk rakaat kedua baru aku tadi tak rukuk lah yang rakaat pertama tadi. Aku tadi tak baca Fatihah. Tu rukun qauli. Dia dah masuk rakaat kedua. Tiba-tiba aku tadi tak baca lah Fatihah. Automatik. Jadi rakaat yang kedua itu jadi rakaat pertama sebab rukun qauli. Dia tak baca Fatihah. Kalau dia tak baca, melakukan sunat abad tak apa. Sunat abad tu tak payah ganti sujud sahwi saja. Tapi kalau rukun mesti ganti dengan rukun. Misalnya pertama, di rakaat pertama tadi dia baca dia lupa. Ini selalunya solat berjamaah. Ya, makmum di belakang, dia mungkin asyik sembahyang takbiratul ihram. Jadi dia tak baca. Tak baca surah Al-Fatihah. Maka segeralah dia bangun kalau dia sedang rukuk. Kalau dia dah sujud, macam mana? 2 pe'liyah dah tinggalkan. Kena ingat. Jadi tak apa. Fatihah merupakan rukun. Dia terus sembahyang. Jangan batalkan, terus sembahyang. Kemudian bila imam salam, segera dia bangun. Tambah lagi 1 rakaat. Kerana tertinggal rukun qauli. Ini maksudnya di sini, jawapannya. Seperti ketika ia membaca Fatihah, rukun di dalam rakaat yang kedua, teringat pula ia bahawa Fatihah yang pertama, rakaat pertama tadi, tidak dibaca, tertinggal. Maka dengan sendirinya, Fatihah di dalam rakaat yang kedua sebagai ganti pada Fatihah rakaat pertama tadi. Disebabkan dia tak baca, tertinggal, dia lupa, dia was-was. Antara keduanya adalah tidak dikira. Jadinya, rakaat kedua itu dengan sendirinya menjadi rakaat yang pertama. Kemudian sunat ia sujud sahwi sebelum memberi salam. Ini kalau sunat kita, sunat berjamaah. Penting sunat berjamaah ni. Kita kena tahu. Jangan pula kita nak reverse. Aku dibaca Fatihah tidak. Baca Fatihah tidak. Bayang. Takkan kita nak berhenti. Ni. Baik. Ini faham ya? Di antara. Kemudian, jika ia teringat di luar sembahyang akan rukun yang tertinggal itu. Di luar sembahyang dia berhenti dah salam. Iaitu sesudah ia memberi salam dan masanya belum lama pada kebiasaan, maka wajib ia memperbuat rukun yang tertinggal itu dan menyempurnakan sembahyangnya seperti sesudah ia memberi salam. Ia teringat bahawa ia telah tidak membaca Ummul Fatihah dalam rakaat yang terakhir. Rakaat kalau 3 rakaat atau 4 rakaat zuhur. Maka wajib ia berdiri segera. Dia dah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku ni teraji tak baca Fatihah. Maklumlah lupa. Baca tak dah. Jadi takkan kena diam. Sedangkan itu rukun. Maka segera ni maknanya menambah lagi 1 rakaat. Boleh? Boleh faham ya? Tuan-tuan muslim-muslimat sebenarnya. Kita ni maklumlah manusia. Kulikul insan dhaif tak? Manusia ni lemah. Jadi kita serahkan kepada Allah. Kita menghadap kepada Allah. Ya, diserahkan. Inilah kesilapan-kesilapan kalau kita kadang-kadang alfa, maklumlah. Kadang-kadang lupa ni sembahyang, solat berjemaah. Tak kira lah. Kalau kita solat berjemaah pun, maka kita bila beri salam, kita dah keluar tu, maknanya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belah kiri otomatik kita keluar daripada solat. Masanya baru je sekejap. Aku ni tak baca Fatihah lah. Harus baca Fatihah. Mungkin rukun fi'li kita ikut imam kan. Imam rukuk, kita rukuk. Imam tidal, kita tidal. Kalau aku ni tak baca Subhana Rabbil Azim, itu tak apa. Ini sunat hay'ah. Tak payah. Sujud sahwi pun tak payah. Tak? Kalau takbirkan imam salam, kita lupa nak tadi baca kunut. Tak apa. Imam lupa baca kunut. Tak apa. Kalau imam pun juga tak sujud sahwi, tak apa. Itu sunat abad. Namanya sunat tidaklah membatalkan
solat kita. Tetapi kalau rukun, terbatal solat. Itu sebabnya, apa ceritanya? Kalau imam tu terlupa betul, sampai dia beri salam, kita subhanallah pun tak dengar. Macam mana? Ya. Sebab itu kita kena tambah istilah imam tu. Sebab itulah badal ataupun Bilal di belakang imam itu mesti memberitahu. Andai imam itu terkurang rakaat atau terlebih rakaat. Macam mana terkurang rakaat? Di rakaat patut sembahyang zuhur itu 4 rakaat. Tapi dia baru 3 rakaat dah memberi salam. Imam makmum segan jamaah ataupun Bilal lah utamanya yang dituduh itu, jadi sebab itu Bilal dia makan badal, ganti. Orang yang paling di belakang imam itu, dia mengucapkan kalimah tasbih, subhanallah, kalimah tasbih, niat zikir. Jangan niat bagi tahu. Kalau dia tu jagalah. Kalau dia niat setakat memberitahu imam itu kerana lupa, dia tak niat zikir, maka dia yang batal solat dia. Jangan main. Dia kena bagi tahulah. Bagi tahu dan niat dalam hati, sabit biqalbi. Sabit dalam hati, aku bertasbih. Subhanallah. Lepas tu imam tu tak juga dengar. Dia bagi subhanallah. Mungkin imam tu khusyuk sangat. Khusyuk sangat sampai orang bagi salam tak dengar. Tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Tak dengar juga. Okey. Kita otomatik kita tambah 1 rakaat. Bangun juga. Kerana dia rukun dalam sembahyang. Ya, rukun lagi. 1 rakaat lagi kurang. Rukun tu banyak tu. Rukun qauli, rukun fi'li. Tak apa. Kita kena niat menambah dengan niat muparakah. Aku keluar jadi makmum. Dia dah salam, dia dah berhenti jadi imam, kita otomatik kita tambah dengan niat sabit hati kita untuk menambah. Kadang-kadang di antara ini sebab jadi makmum pun ada ilmu. Makmum bila tak ada ilmu, bertaklid saja. Sebab ilmu ni penting. Ni. Sebab itulah bab-bab ibadah ni, terutamanya solat ni, perlu dijaga, perlu faham betul-betul. Orang-orang kita ni kadang-kadang minta maaf lah. Kena belajar sungguh. Bila tambah-tambah jadi ahli jawatan kuasa masjid ke, ahli jawatan kuasa surau, benda ni tempat rojokkan orang lain. Takkan dia kadang jumpa imam tak jumpa, tiba jumpa jawatan kuasa, tanya jawatan kuasa. Jangan main bedal aja. Mesti ada dalil-dalilnya yang membolehkan. Inilah pentingnya kita mempunyai ilmu. Ilmu. Baik, yang ketiganya, ia tertinggal sembahyang akan rukun yang tertinggal itu, iaitu sesudah ia memberi salam. Yang ketiga tadi. Dan ada masanya belum lama pada kebiasaan, maka wajib ia memperbuat rukun yang tertinggal itu tadi dan menyempurnakan sembahyangnya seperti sudah ia memberi salam. Teringat ia telah tidak membaca Ummul Fatihah misalnya. Rukun qauli itu dia tak baca. Imam baca, kita yang tak baca terlupa, hayal. Mungkinlah tambah-tambah bulan Ramadan ni, terlalu letih. Bila berjamaah kita rasa hayal aja. Aku nak beli apa ni untuk buka puasa. Jadi hayal, fikiran tu melayang betul. Jadi fikiran kita kadang-kadang kita melayang. Sebab tambah-tambah lebih kita kerja, letih, tak? Betul. Sembahyang ni kena betul-betul. Dia bahkan dinamakan semat solat. Cerdik dalam sembahyang. Kita kena dalami tentang sembahyang. Sebab sembahyang itu yang akan ditanya oleh Allah SWT. Sembahyang kan merupakan tiang agama. Jadi rukun Islam ni, 5 perkara ini jangan kita abaikan. Jangan kita abaikan. Iman itu percaya saja. Rukun iman itu ada 6, dibahagikan kepada 3. Apa dia rukun iman tu? Ni, iaitu ikrar, lafaz mengaku adanya Allah. Ikrar bilisan.
Wa tasdiq biqalbi, dan hati tetap ke mana saja Allah ada pada kita. Itu rukun. Rukun iman. Kemudian melakukan, ya, wa tab'un bi a'mal, melakukan amalan-amalan dan ngaku dirinya itu Islam, dan ngaku diri beriman pada Allah, kena lakukan rukun Islamnya. Jadi apa rukun Islamnya itu? Pertama, jangan lupa setiap masa kita membaharui syahadah. Dalam satu hari berapa kali? 5 waktu. Dalam 5 waktu itu, satu waktu zuhur berapa kali kita membaharui syahadah? Itu zuhur 2 kali. Iaitu rakaat, iaitu tahiyat awal, tahiyat akhir. Waktu asar 2 kali. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Waktu maghrib 2 kali. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Waktu isyak 2 kali. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Waktu subuh sekali. Cuba dicampur. Berapa kali kita? Itu yang maksimal. Sedangkan syahadah ni banyak kita dah. Solat qabliyah, ba'diyah. Solat hajat, solat tahajud, solat tasbih, solat banyak, solat tarawih waktu Ramadan ini. Witir. Itu syahadah. At-tahdid syahadah, membaharui syahadah. Kita sentiasa membaharui syahadah. Supaya kita ni tidak jadi orang yang keluar daripada Islam. Ya. Walauzubillah. Baik. Jadi membaca Fatihah, kemudian meneruskan perbuatan-perbuatan selanjutnya bagi menyempurnakan rakaat, dan kemudian sunat dia sujud sahwi. Sujud sahwi itu menampung lah. Sujud sahwi itu untuk menampung. Macam kita koyak kain ni, tampung lah. Sujud sahwi. Apakah yang dimaksudkan dengan masa belum lama? Itu tadi yang Fatihah dia belum lama. Di antara ingat perkara rukun tadi yang tertinggal dengan memberi salam. Belum lama dia Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku tak baca Fatihah nanti. Segera. Walaupun kita sembahyang dan 4 rakaat bersama imam, kita memfarakah. Keluar jadi terus tambah 1 rakaat untuk menyempurnakan, kerana kita was-was. Aku dibaca tak baca, baca tak baca, tak baca. Terus bangun. Jangan baca, aku baca, tak baca, aku tak baca, aku baca, tapi baca. Ya. Baik, ada lagi sikit. Masa belum lama itu tertinggal kepada kebiasaan, tetapi ada kaul, ada pendapat menyatakan ialah menurut pada masa, ya, kisah kisah seorang Zulyadain, apa dia yang dimaksudkan, iaitu bahawasanya Nabi SAW bersama bersembahyang zuhur, sesudah ia membawa 2 rakaat, ia pun memberi salam. Kemudian ia berjalan tepi masjid dan bersandar dalam keadaan begitu, ya, seperti orang yang marah. Seorang sahabat bernama Zulyadain, sahabat ni Zulyadain bertanya kepada baginda, adakah tuan memendekkan sembahyang atau tuan lupa? Dia bertanya dengan Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh baginda, semua tidak berlaku. Artinya tidak memendekkan sembahyang dan tidak lupa. Sahabat Zulyadain berkata lagi, sebenarnya sebahagian daripadanya telah berlaku. Maka baginda Rasulullah SAW berpaling kepada sahabat dan bertanya, adakah benar apa yang dikatakan oleh Zulyadain ini? Maka jawab sahabat, benar. Maka baginda Rasulullah SAW pun teringat, maka ia pun berdiri menghadap kiblat dan bersembahyang membawa 2 rakaat lagi yang tertinggal itu, dan ia sujud sahwi kemudian. Ini bukti. Sedangkan Rasulullah tu dah memberi salam, dia berjalan-jalan sanad alik. Keadaannya tak lama. Tambah-tambahlah kalau kita jadi makmumnya, segeralah. Ya. Apa hukumnya? Jika ia teringat rukun yang tertinggal itu sudah lama
guntungnya, ya, sudah lama guntungnya, maknanya daripada memberi salam itu lamalah, atau lebih daripada qadar masa kisah Zulyadain tadi. Ya, wajib ia sembahyang semula kalau lama sangat. Juga ia memijak najis dan kering atau basah dan tidak diceraikannya dengan segera, maka wajiblah dia sembahyang semula kalau dia ada. Jelah. Itulah perkongsian insya-Allah dia tentang sujud sahwi. Ya. Kalau dia rukun, segera ulangi. Kalau dia sunat, tak apa, kita ganti sujud sahwi saja. Okey. Berbab. Kita akan sambung masa yang akan datang, ya. Jadi aku li qouli hadza sabr wa lakum wa bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.